Assalamualaikum. Berjumpa lagi Cik Ila hari ni Dapur Rasa Live versi PKP 2.0. Gitu. Selamat pagi. Apa khabar semuanya? Yelah korang kan sebelum ni Cik Ila Dapur Rasa Live tu yang biasa tu kejap-kejap ada, kejap-kejap tak ada. Tapi jangan risau. Minggu ni special you all. Cik Ila tetap akan menemani you all pada hari Rabu jam 11 pagi di Facebook Majalah Rasa. Lepas tu boleh pula tengok dekat YouTube Majalah Rasa. Cik Ila sentiasa menemani anda sebab Cik Ila tak masak. Cik Ila bawakan tetamu yang special untuk you all tengok dia orang masak. Yang pastinya dia orang mestilah lebih hebat daripada Cik Ila. Cik Ila ni siapalah masak gitu-gitu je. Baru nak belajar masak. Tapi tetamu Cik Ila masa PKP ni semua hebat masak. Okey, nak tahu tak siapa tetamu jemputan Cik Ila hari ni? Ni tetamu jemputan yang hari ni punya bukan calang-calang ya. Famous juga. Banyak juga followersnya. So hari ni tetamu Cik Ila, kita persilakan Cikgu Afi Al-Habibi. Mana cikgu ni? Cikgu. Hai. Cikgu. Hai. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Hai Ila. Hai cikgu. Selamat pagi. Selamat pagi. Sihat alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Hari ni nervous sikit so tak sarapan lah. Jangan macam tu cikgu nervous, saya lagi nervous. Tak adalah. Okey, sebelum kita mula masak, cikgu boleh tak ceritakan sikit macam mana cikgu boleh terlibat dalam masak-masak, post resepi, lepas tu dengan ceritanya cikgu sekarang dah ada bisnes juga kan. Macam mana cikgu bermula? Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua followers Majalah Rasa Online. Okey, sebelum tu cikgu nak ucapkan ribuan terima kasih kepada saudari Ila dan juga Surah. Okey, kerana sudi menjemput cikgu yang tak ada apa-apa pun sebenarnya. Okey. Dan cikgu juga lebih selesa lah dipanggil cikgu. Okey, cikgu perkenalkan secara ringkas. Cikgu suka kenalkan nama dekat media sosial iaitu Afi Al-Habibi. Okey, Afi Al-Habibi, cikgu juga selesa membahasakan diri cikgu dan untuk luar bidang juga sebenarnya cikgu adalah seorang guru sekolah lah. Okey, so mengajar apa? Macam mana? Cikgu mengajar subjek apa? Mengajar subjek Bahasa Melayu. Cantik cikgu sekarang. Tak adalah. Okey, jadi cikgu sekolah tapi minat kepada bidang masakan ni sangat sangat minat lah, jiwa betul-betul bidang masakan ni. Okey, jadi cikgu bukannya chef lah, cuma sangat minat untuk memasak. Okey. Okey cikgu. Cikgu memasak dan cikgu upload di Facebook ke Instagram ke apa. Ada tak yang macam kat luar sana ke, anak-anak murid ke yang cakap cikgu lepas ni bolehlah jadi cikgu masakan ke apa ke, ada tak? Okey, yang ni kelakar. Okey, sebenarnya cikgu ni low profile, tak suka sebenarnya. Lebih suka mendiamkan diri. Maksudnya dekat media sosial je cikgu suka menyelahkan diri. Maksudnya tu hobi kita yang side lain kan. Okay, so untuk anak-anak murid sekolah tu dia orang kenal cikgu ni cikgu yang karang lah sikit. Okay, lepas tu kawan rapat je lah yang tahu. Jadi kawan rapat dan juga followers FB cikgu sangat menyokong cikgu punya minat ni, memang 100% dia orang menyokong. Bestnya. Okey cikgu. Hari ni kita nak masak menu apa cikgu? Hari ni kita akan masak menu yang istimewa daripada ratusan. Cikgu sebenarnya dah kumpul dekat 200 lebih resepi Cikgu Afi. So dalam banyak resepi Cikgu Afi tu, cikgu pilih satu resepi masakan yang sangat popular di Kelantan.
Okey. Jadi nama masakannya ialah nasi Kak Vok. Nasi Kak Pernah Wok. dengar tak? Pernah dengar tak nasi Kak Vok? Sebelum ni dengar nasi Kak Wok je. Okey, tapi cikgu apa panggil cikgu ketengahkan nasi tu macam sis Ila tahu memang nasi rupa tu, tapi cikgu punya nama ataupun sebutan dia cikgu dah tukar. Cuma cikgu tak pastilah sebab dia punya sejarah sikit dalam 2-3 patah. Dia punya sejarah tu dulu waktu 4 tahun sebelum ni cikgu adalah penjual nasi. Maksudnya kita punya minat, kita suka berbungkus nasi kan. Jadi cikgu kenalkan banyak nasi-nasi yang popular dekat Kelantan. Okey, salah satunya ialah nasi Kak Vok tu lah. Jadi bertitik dari situ sebab nasi Kak Vok ni dia special sikit, dia ada isu panas kan. Lepas tu tapi sebelum tu lah, sebelum tu cikgu memang dah tukar nama dia, ejaan dia, cikgu sebut nasi Kak Vok VOUGE. Sebenarnya sama. Sebenarnya sama. Dia punya rupa dia sebenarnya sama je dengan nasi yang popular tu. Cuma cikgu tukar je. Okey. Itulah untuk kita masak nasi Kak Vok ni. Gitu nak sebut pun bahan-bahan. Jadi cikgu nak tunjukkan punya bahan-bahan. Okey. Jadi yang penting sekali ialah kita perlu ada rempah. Okey, dia perlu ada rempah. Jadi cikgu memang gunakan rempah ini asli dari Kelantan. Dia memang biasa, kalau orang Kelantan ni dia memang kebiasaannya dia memang suka rempah dari sana lah, rempah timbang. Jadi cikgu dan satu keistimewaan rempah ini, dia sukar. Sis Ila pernah ke tengok rempah ni dekat mana-mana pasaran? Kat sini susah sikit nak dapat. Ini kan yang cikgu cakap tadi yang Kak Vok tu, dia memang susah sangat. Jadi orang kata seiring dengan apa yang cikgu nak perkenalkan, memang cikgu nak ketengahkan masakan Kelantan yang memang ramai betul peminat dia. Betul tak Sis Ila? Ya, saya memang suka sangat segala-gala masakan Kelantan, saya memang suka. Itulah, kita cikgu bukannya kenegarian, cuba kita nak perkenalkan kita punya masakan yang popular dekat sana. Okey, jadi ini adalah kena ada rempah gulai Kak Vok. Dan untuk pengetahuan Sis Ila dan juga rakan-rakan majalah rasa yang lain, dia punya rempah ni bukan rempah kari ya Sis Ila. Okey. Dia bukan dia bukan rempah. Dia bukan rempah kari, dia bukan campur kari dengan kerutuk, bukan, itu bukan. Okey, jadi kalau dia pergi dekat Kelantan, dia akan ada rempah yang khas untuk rempah Kak Vok, tapi jaranglah dekat kedai jual. Okey, ini rempah yang pertama untuk gulai. Okey, yang kedua, yang ini alhamdulillah cikgu ada rezeki dalam bidang bisnes kecil-kecilan sahaja. Okey, sekadar memenuhi minat cikgu dan juga cikgu punya visi cikgu nak perkenalkan masakan Kelantan. Jadi cikgu reka satu rempah yang disesuaikan dengan rempah Kak Vok tadi, iaitu ini untuk ayam gorengnya. Okay? Senang lah ya macam tu. Betul. Betul. Tapi Sis Ila kena tahulah, maksudnya yang cikgu buat ni, yang kita tahu kalau nak buat ayam gorengnya tu hanya guna 3 bahan sahaja. Tapi yang ini yang cikgu cakap dengan Sis Ila, rempah ini ada lebih dari 5 bahan. Dekat 10 bahan. Okey, ada dekat dalam ni. Okey, so dia kena ada rempah gulai lah yang penting. Dan yang kedua ialah rempah ini untuk memudahkan kerja kawan lah dekat dapur. Betul. Okey, so untuk bahan yang seterusnya, kalau tak nampak, Sis Ila beritahu je. Saya kurang nampak sikit, dia kena ke bawah sikit. Macam tu. Sekejap ya. Sorry. Cikgu angkat lah ya. Boleh. Okey, boleh ya. Okey.
Dia punya ni perencah. Okey, yang ni tadi yang cikgu keluarkan dari plastik tu, inilah rempah gulai Kak Vok. Ini dia punya rempah ayam goreng. Okey. Kalau boleh nampak dekat kamera, dia ada bahan-bahan rahsia lah dekat sini. Okey. Okey, kemudian perasa macam biasa, kita kena ada garam, gula, yang ni cikgu guna brown sugar, yang ni serbuk perasa. Okey, yang ni sekadar perasa sahaja. Okey. Kemudian yang paling utamanya ialah cikgu dah kisarkan bahan-bahan untuk tumis, untuk buat dia punya gulai dia. Okey, jadi yang ini cikgu dah kisarkan 1 biji bawang merah. Okey, 1 biji bawang merah, 1 ulas bawang putih, ambil yang paling kecil sekali. Okey, sebab yang ni dia besar, so cikgu guna 1 biji sahaja. Okey. Okey, kemudian kita juga guna 1 hiris halia, 1 hiris yang nipis sahaja. Kita gunakan juga lengkuas sedikit, 1 hiris yang kecil sahaja, dan ini untuk kita punya penyedap masakan juga. Hirislah dalam 2 hiris serai, 2 bulat serai macam ni. Tapi sikit je, jangan banyak Ini sekadar penambah rasa. Okey, jadi ini untuk bahan tumis yang cikgu dah kisar dah. Okey, kemudian kita punya bahan utama dia sebenarnya cikgu terbalik tadi. Kita kena ada ayam. Okay, ayam yang telah dicincang. Itu dia punya identiti untuk nasi Kak Vok ini ialah ayamnya perlu dicincang kecil. Betul. Memang kecil, memang sangat kecil. Ini untuk buat gulai. Okey. Memang kena cincang kecil-kecil. Jadi cikgu gunakan bahagian yang bertulang. Bahagian yang bertulang ni dalam 3 ketul. Okey, 3 ketul sahaja. Jadi sebab itulah bawang tadi dia punya rencah tadi sedikit sahaja. Okey. Tu untuk gulai. Okey, ini juga penting untuk ada dalam kuah. Nampak macam biasa je kan, Sis Ila. Tapi yang ini juga boleh memberikan rasa yang luar biasa kepada kuah. Macam saya memang suka kat dalam gulai tu, memang saya akan cari sayur-sayur ni juga. Betul. Jadi sayur ni pun kita tak boleh sembarangan campur-campur. Jadi ini yang orang kata kita tengok kan apa yang kita beli dekat sana, so kita perkenalkan dekat kawan, so kita boleh tambahkan terung, kacang panjang dan juga carrot. Okey, yang ni sebab cikgu nak tunggu live tadi. So kita untuk dia punya tips lah sikit Okey, dia punya tips dia, kita tak nak bagi terung kita ni warna hitam sebab dibiarkan lama terdedah dengan udara. Jadi nampak kan cikgu rendam dalam air. Okey, jadi kita kena rendam dalam air lah, lepas tu barulah kita toskan. Waktu kita nak guna baru kita tos. Okey. Yang ni semua untuk kita campurkan dalam bahan gulai nanti. Sebenarnya simple sahaja. Dia rempah dah mudahkan cara, betul tak cikgu? Betul. Okey, cuma lagi satu yang cikgu terlupa. Ada lagi satu untuk perasanya ialah niseh. Niseh. Kalau yang mana yang tak kenal, cikgu boleh tunjukkan sekejap, boleh? Boleh. Okey, boleh ya. Okey, kepada followers rasa yang tengok live ni, jangan risau kalau agak-agak tak sempat nak salin ke resepi yang cikgu dah bagi tadi, berapa jumlah bawang-bawangnya ke, jangan risau. Nanti habis je live ni, Cik Ida dan cikgu akan sediakan resepi bertulis untuk you all copy. Senang je. Tapi buat sementara waktu ni, korang share banyak-banyak. Share je terus banyak-banyak live ni, supaya semua orang pun tahu macam mana nak buat nasi Kak Vok. Nasi Kak Vok yang mudah dan sedap. Okey. Jadi ini ni saya satu bekas cikgu tunjuk ni. Ini memang kebiasaan cikgu lah. Memang akan bawa nisei dari Kelantan. Nisei ni ialah manisan ataupun kita juga panggil gula Melaka lah. Okey. Jadi dekat sana dalam bentuk macam ni lah dia punya gula Melaka.
Jadi yang ini dari kampung. So yang ini kena ada sebagai pemanis. Yang ni memang pemanis yang utama. Kalau letak gula tu pun gula sikit, tapi yang ni yang lebih utama. Okay. Okay, tu untuk Nisha tadi. Alright. Okay, so cikgu dah tunjukkan bahan-bahan untuk membuat gulai ayam Kak Vok. Okay, sekejap ya. Okay, untuk yang kedua, menu yang kedua ialah ayam goreng. Okay, dia punya ayam goreng dia set kan, dia punya nasi dia tu set dia. Okay, jadi kita sediakan ayam, sama juga cikgu guna 3 ketul. Dan kita juga perlu cincang kecil juga. Betul Okay, cincang kecil. Okay, so lepas ni kita akan perap dengan rempah yang paling mudah, paling senang, iaitu rempah ayam Kak Vok. Rempah ayam goreng Kak Vok. So si Sheila tak payah dah nak ambil kunyit, garam semua tak perlu. Dalam satu pack ni dah cukup rasa dah. Okay. So kat sini memang tak ada garam gula semua, garam kunyit semua tak ada. Okay, so itu untuk bahan-bahannya. Jangan lupalah, ni basic lah. Santan, minyak, air kosong. Okay, lagi satu yang cikgu dah sediakan awal. Sebab benda ni memang kena sediakan awal. Okay. Jadi ini juga penting. Okay, nampak ke? Nampak. Okay, ini adalah kawan cikgu selalu tertanya-tanya. Kawan-kawan cikgu terlalu suka dengan resepinya. Ini adalah sambal jantan. Kita orang panggil sambal jantan. Okay, sambal jantan. Jadi dia punya ni cikgu dah tinggal sikit ni dah. Cikgu tak top up sebab bila kita nak makan dengan nasi, dia punya kesedapan dia tu akan menyelah selepas sambal ini dibuat 2-3 hari sebelum ni. Okay. Jadi nanti di akhir nanti cikgu akan kongsikan lah dia punya bahan-bahan, dia punya cara buat dia. Okay. So kita dah boleh mula masak ke? Tak sabar cikgu. Sabar, saya pun tak sabar nak tengok masak. Okay, sampai tu cikgu dah boleh mula masak. Alright. Okay, kita boleh panaskan api. Okay. Cikgu mengajar dekat sekolah mana? Dekat Kelantan ke ataupun dekat tempat lain? Oh, dekat sini. Oh, lupa. Cikgu ajar dekat Kuala Lumpur, dekat Kudu. Oh ya ke? Okay, so kita masukkan sedikit minyak Okay, masukkan sedikit saja minyak. Mengajar dekat sana. So sekarang cikgu duduk dekat Selangor. Dekat je rupanya kita. Saya ingatkan cikgu kat Kelantan. Lupa nak cakap tadi. Okay, jadi cikgu, sebab tu dah cikgu cakap, cikgu bawa semua tu sebab kita anak rantau kan. Ya, susah nak cari kat sini yang tu. Okay, jadi minyak pun dah panas. Cikgu masukkan bahan tumis tadi ya. Okay. Bunyi dia. Letuk-letuk. Ya, air lagi. Sebab tu lagi kita punya kalau nak blender bawang ni kita kena kurangkan air. Okay. Kalau tak lambat garingnya kan cikgu. So tadi bahan-bahan yang di blender. Yang dipisah. Okay, satu, kalau kita nak masak ni, yang pertama bismillah dah dalam hati dah kan. Jadi niat tu pun penting. Kita niat supaya masakan kita ni keluarga kita suka, suami kita suka ke, anak-anak kita suka ke. Betul. Jadi niat tu penting. Kita rasa seronok nak masak, barulah masakan kita tu menjadilah. Baru jadi sedap, teringat. Betul. Okay. So sementara tu cikgu nak
letakkan perapan ayam goreng. Okey, boleh. Sebab kita kena perap juga dalam masa kurang-kurangnya dalam 40 minit ke minima, tapi kalau 20 minit tu dah okey lah. Okey. So ini kita dah perlahankan api. Senang saja Cik cakap tadi, tak perlu kunyit, tak perlu serbuk apa-apa, hanya masukkan untuk 3 ketul ayam cikgu guna 1 sudu besar. Kita tengok dulu Okey, yang ni ayam ni kita dah bersihkan, kita gunakan tepung gandum tadi untuk hilangkan dia punya hanyir tu. Okey. So yang ni cikgu gunakan lebih kurang 2 sudu besar. Okey, so macam biasa kalau ada orang tanya, ada lagi ke perempuan guna jari untuk gaul? Ada. Ada kan. Air tangan tu air tangan kan. Betul. Ini tips untuk apa semualah, tips yang rasa macam remeh-remeh tu sebenarnya inilah penyedap masakan kita. Betul tak? Kuku kuning sekejap tu tak apa. Cikgu tak kisahlah, memang tak kisah. Tak ada. Biarlah orang tengok kuning, dia ni. Tak kisahlah. Barulah orang tahu masak. Betul. Okay, so kita gaul rata lah. Tadi yang ayam tu memang kita kena toastkan betul-betul Okey. Ini juga tips air. Daripada air. Jadi cikgu dah toastkan betul-betul kita punya ayam ni yang telah dibasuh dengan gandum. Kenapa Sisila kita basuh dengan gandum? Sebab kita nak hilangkan hanyir-hanyir dia punya lendir tu kan. Memang semua orang tahu tips ni. Okey. Jadi kita basuh dengan gandum, lepas tu kita toastkan. Lepas tu kita perap sahaja gunakan rempah ayam goreng Kak Buk Cika Hafiz. So dah tak perlu tambah garam, dah tak perlu tambah apa-apa perisa, cukup 2 sudu besar sahaja tadi. Yes. Okey, so kita perap lah. Okey, kita perap. Kita basuh tangan sekejap. Boleh. Dah kayu ya Allah. Tak payahlah kau nak ambil garam dari sebelah tangan, kunyit sebelah tangan kau semua. Senang je letak. Memanglah kuning kan. Tak apalah, inilah orang kata rajin duduk kat dapur, betul tak? Betul. Okey, jadi kita punya rempah kita, rencah kita tu. Rencah kita dah mula garing. Okay, saya masak ni sikit je sebab kita gunakan 3 ketul ayam je tadi. Okey. Lepas tu kita tambahkan, dah ada bau dengan garing, kita tambahkan rempah gulai Kak Buk. Okey. Yang ni yang cikgu cakap dia bukannya rempah kari. Okey, dia adalah campuran rempah-rempah yang sangat premium yang kita akan rasa kelainan dia. So cikgu gunakan lebih kurang 1 sudu besar. Okay, so cikgu ambil sikit So cikgu gunakan 1 sudu besar. 1 sudu besar tu yang penuh lah. Okey. Baru sampai sini cikgu. Lain orang lain cara dia kan. Cikgu kalau letakkan rempah ni, cikgu akan tunggu dulu dia garing dulu. Betul. Okay. So lepas ni barulah kita tambahkan air. Okey. Yelah cikgu, kan dapur lain-lain. So setiap orang kan lain-lain kan. Betul. Tapi dapur orang kita ikut cara orang gitu lah. Tapi semua pasti sedap lah kan. Okey, kita bagi rempah kita garing juga sebab kita tak naklah gulai kita ni cepat basi. Tak nak gulai cepat basi. Kena kacau cikgu bagi dia tak macam hangus. Betul.
Api pun guna api yang perlahan sahaja. Okey. Okey, so kita dah nampak dia mula garing dalam 1-2 minit macam tu. Kalau boleh tengok dah keluar dah ada minyak sikit dekat sini. Okey. Kita bolehlah tambahkan sedikit air. Okey. Ini dalam setengah cawan air. Okey, setengah cawan air. Nanti jangan risau yang mana yang teringin lama dah nak buat nasi Kak Bu ni, cikgu akan bagi resipi penuh, betul tak? Betul. Saya salah seorang daripadanya sebab Ya ke? kalau teringin sangat tu saya terpaksa pergi Shah Alam yang kedai tu. Sekarang kan susah. Kan susah, mana-mana semua polis. So memendam sajalah rasa. Sisi Ila dari mana? Asal mana? Saya orang Johor tapi orang Johor. Okey. Okay, so kita dah tambahkan air tadi. Dia nampak dia punya rupa dia tu tak berubah lagi. Okay. So kita akan tambahkan perasa untuk peringkat yang pertama. Okey. Jadi untuk peringkat yang pertama, cikgu akan masukkan setengah relung kecil manisan tadi yang cikgu tunjuk tu. Okey. Kemudian kita akan perasakan dengan sedikit garam. Sekejap. Masak dengan cikgu ni memang rasa macam belajar kat kelas. Okey, kita cuba dulu satu sudu kecil garam. Okey, yang ini adalah serbuk perasa. Nak letak boleh, tak nak letak pun boleh. Tapi kalau letak lagi sedap lah kan. Okey. So kita kacau. Yang ni step ni ramai yang mungkin ada buat kesilapan sikit lah. Sebab apa cikgu cakap, cikgu punya gaya sikit masak ni, cikgu suka tunggu. Okey, jadi waktu ni memang kita kena tunggu, jangan tambahkan lagi ayam, jangan masukkan lagi ayam. Okey, sebab kita nak bau dengan rempah tu biar masak sekata dulu. Okey, so kita tutuplah sekejap ya. Macam tu. Jangan masukkan lagi ayam. Okay. Jadi ayam ni yang kita dah potong tadi, tunggulah dalam 2-3 minit. Nanti dia akan mendidih. So sementara tu kalau kita duduk kat dapur tu, kita bolehlah potong kecil-kecil ayam tu. Betul. Okay. Jangan besar-besar. Kalau nak buat jualan tu apa, memang dia punya style dia memang kecil-kecil. Dia memang dia punya signature dia tu, ayam dia yang gulai ke yang goreng. Sebab itulah ada yang panggil juga yang ni nasi ayam cincang, betul tak? Ini saya baru tahu. Nasi ayam cincang, nasi yang wangge ke mangge, cikgu lupa, tapi dia lebih kurang sebenarnya. Okey, dia lebih kurang sebenarnya. Janji dia punya signature dia tu adalah kecil-kecil je ayam dia. Potong kecil sahaja. Yang gulai dia tu di bahagian tulang-tulang kan? Betul. Okey, jadi sementara kita nak tunggu kita punya rempah kita tadi sedikit garam dan juga mendidih, cikgu nak kongsikanlah dia punya sambal yang killer ni. Sambal jantan. Takutlah jantan nama dia. Dia gagah gitu, jantan kan. Sambal jantan ni cara nak buat dia sangat mudah. Sangat mudah. Kita hanya perlukan cili padi yang berwarna merah. Wow. Pedas dia. Kalau cikgu tak suka campur dengan cili merah yang besar tu, cikgu tak suka. Sebab nanti dia akan rasa dia tu memberi perbezaan. Rasa dia betul. Okey. Jadi gunakan cili padi merah sebanyak 1 genggam. Okey, lepas tu campurkan dengan sedikit belacan bakar. Kalau 1 genggam lada macam tu, belacan bakar lebih kurang 1 inci lah. Okey, 1 inci.
belacan tu dibakar dulu untuk menaikkan bau. Okay, lepas tu kita tambahkan sedikit cuka. Kalau kita punya cili kita tu banyak ni, okay, setakat ni waktu dalam blender tabung kisar tu, kita tambahlah cuka kita ni dalam aras ni. Okay. Dalam aras ni, lepas tu kita tambahkan garam, kita tambahkan gula. Yang tu dalam cikgu agak, kalau gula dalam 3 sudu besar. Okay. Dalam 3 sudu besar gula, lepas tu kita tambahkan 1 sudu kecil garam. Lepas tu kalau nak tambahkan air, tambahkan sikit je dalam paras ni je. Ni, kalau paras ni je. Tadi lada kita, cili kita banyak ni. Orang Kelantan dia sebut lada. Cili padi tadi warna merah tu paras ni. Cuka paras ni. Kalau nak tambahkan air, kalau ada yang tak tahan perut dengan cuka, jadi sikitkan dia punya cuka tu, tambahlah air sikit. Okay. So kita blend sampai cili kita sedikit lumat. Kemudian kita akan peram lebih kurang 2-3 hari sebelum kita nak buat nasi ni, lagi lama lagi sedap lah. So nanti hasil dia punya bau dia dengan rasa dia sangat sedap. Memanggil-manggil kan. Sama dia simple saja, tak perlu letakkan bawang semua, tak perlu. Tapi itu yang orang kata, macam mana nak buat ni, macam tu. Okay, so kita kena simpan dalam ais ke macam mana? Kalau cikgu akan letak dulu dekat luar dalam 2 hari. Lepas tu baru cikgu simpan dalam peti ais. Okay, so ini yang cikgu nak tunjuk tadi, dia punya kita punya gulai ni dah ni lah. Hilang kamera tu. Hilang kamera. Terlalu sedap, hilang. Cikgu ni memang terlalu syok ni. Kejap ya. Okay, boleh. Okay, sorry. Okay. Bau ada, rupa je tak nampak lagi. Okay, rupa dia tak nampak lagi. Nampak Okay, nampak. Boleh dah ya? Okay. Okay, jadi ini yang cikgu cakap tadi berbeza dengan sebelum kita tutup tadi, dia dah mula pecah minyak dah. Ini yang kita nak. Okay, jadi dalam 2-3 saat macam tu, dalam 2-3 minit macam tu, barulah kita boleh masukkan ayam yang telah dicincang. Okay. Barulah boleh masukkan ayam. Dalam 3 ketul ya ayam kita. Okay. Ayam dalam gulai ni orang tak suka sangat sebenarnya. Orang lebih suka ayam goreng tu. Ayam yang digoreng tu. Betul. Tapi lagi kalau satu gulai ni tak lengkap lah nasi kampung. Dia ayam ni pun kena masukkan juga sebab nanti gulai dia tak berasa kalau kata orang Kelantan tu. Dia kena masukkan. Dia ayam yang tulang ni dia ada manis-manis sikit kan? Betul. Okay, so yang ni cikgu tak akan tambahkan air sebab kita punya ayam nanti akan keluarkan air sendiri, betul tak? Betul. Okay, so cikgu tak akan tambahkan air. Yang ni proses kalau orang Kelantan sebut dia panggil palu awah. Palu awah tu macam kita nak bagi sebati ayam dengan rempah tadi. Lepas tu kita tutup lah, nanti dia akan keluarkan air sendiri. Okay, so kita masak, kita kena sabar sikit. Okay, barulah hasil dia tu meletup-letup. Gitu. Okay. Boleh ke sementara tu cikgu nak cerita sikit cikgu punya perjalanan rempah cikgu yang lain? Boleh. Okay. Okay. Sebab nanti cikgu akan bagi hadiah. Ada hadiah. Ada hadiah untuk
followers majalah rasa yang Yes. page ni yang cikgu rasa memang meletup-letup lah. Okay, Jadi, so sebelum cikgu sharekan ni Okay. soalan-soalan ni, korang teruskan sharekan live ni, ajak kawan-kawan ramai-ramai. Ni ada soalan dan juga ada hadiah daripada cikgu. So korang semuanya khas untuk followers majalah rasa yang memang support majalah online yang sangat memberi manfaat kepada semua followersnya. Okay. Jadi dengar betul-betul, cikgu akan ceritakan nanti soalan dia akan ada dalam apa yang cikgu cerita tadi lah. Yes, Okay. betul. Cikgu angkat sikit kamera. Okay. Kalau you all tak jawab, Cik Ila jawab, Cik Ila dapat semua. Rugi sebab rempah ni tak ada dekat mana-mana. Ya. Okey, jadi untuk pengetahuan Cik Ila dan juga semua followers majalah online ni, rasa cikgu ada 10 jenis rempah. Okey. 10 jenis rempah, 6 jenis rempah gulai, 4 lagi adalah rempah ayam goreng. Okey. Jadi untuk rempah-rempah untuk rempah-rempah gulai tu semuanya cikgu datangkan khas dari Kelantan. Okey, semua cikgu datangkan khas dari Kelantan. Cikgu ada rempah tadi gulai Kak Bo. Kemudian ada gulai kari. Okey, kemudian kita juga ada gulai kerutuk. Okey, dan untuk pengetahuan followers majalah rasa online, rempah ini ialah namanya rempah Cikgu Afi. Memang signature dari cikgu, rempah Cikgu Afi. Okey. Rempah gulai kerutuk, kemudian rempah kurma. Okay, kemudian kita juga ada rempah gulai kawah yang ni juga special tau. Special. Gulai kawah ni yang kenduri tu. Yang buat kenduri tu. Nama dia ataupun nama lainnya adalah rempah gulai darat. Okey. Dan lagi satu yang keenam kita ada rempah gulai ikan. Okey, ini juga dari Kelantan. Semua dari Kelantan. Rempah yang didatangkan khas dari Kelantan. Okay, cikgu olah menjadikan campuran yang premium, maka jadilah rempah Cikgu Afi. Okay, lagi 4 kita ada rempah ayam goreng, rempah ayam Kak Bo yang tadi cikgu tunjukkan. Kemudian kita juga ada rempah ayam madu yang ni produk. Yang ni yang kita punya ni. Okay, rempah ayam madu. Kemudian kita juga ada rempah ayam goreng berempah. Dan untuk pengetahuan semua, rempah ayam goreng berempah ini merupakan rempah yang pertama sekali yang cikgu cipta, yang cikgu adun, yang cikgu olah dari rempah ayam goreng yang lain. Okay, so ini adalah produk killer. Okay. Dan lagi satu ialah rempah yang terakhir, rempah ayam mamak. Semua. Okay, jadi semua ada 10. Jadi cerita cikgu tu tadi nanti kita akan adakan soalan. Okay, jadi untuk kalau pengguna nak guna produk rempah Cikgu Afi, cikgu juga suka nak bagi tahu sebenarnya special untuk majalah rasa online. Hari ini hari yang pertama cikgu tunjukkan secara live dekat majalah online rasa. Cikgu gunakan speaker baru. Special. Special majalah rasa. Special untuk followers majalah rasa yang akan memenangi rempah-rempah Cikgu Afi. Jadi cikgu gunakan speaker yang baru pertama kali ni, cikgu gunakan ni yang lengkap dengan respinya sekali. Okay. Jadi cikgu sangat berbesar hatilah untuk orang kata nak menonjolkan rempah-rempah ni semua yang khusus didatangkan khas dari negeri cikgu. Dekat di hati, okey, dari Kelantan. Okey, jadi selepas ini kita akan
buat soalan tu kita akan kita akan tanya penonton penonton yang tengok live ni, kemudian menangi rempah-rempah cikgu ni. Cikgu nak pilih sebanyak 5 orang pemenang. Okay. So teruskan menjawab, nanti cikgu bagi je soalan, korang terus sebab Cik Ila dah salin dah, semua dah penuh. Nak cari 5 pemenang. Okey, jadi cikgu dah cikgu dah tengok dia punya rempah gulai tadi. Okey. Tengok, nampak kan dia dah berair. Kita punya air ayam tu dah keluar. Air dia dah keluar. Jadi ayam kita pun dah orang kata separa masak dah ni. Jadi kita boleh tambahkan santan. Okey, kita boleh tambahkan santan. Nak guna santan apa pun terpulang. Nak guna santan segar ke, tak kisah. Santan kotak jenama apa-apa pun tak kisah ya. Okey, jadi yang ini cikgu gunakan santan yang telah jadi kebiasaan cikgu lah. Okey. So ini untuk resepi dalam 4 orang makan. Jadi kita punya santan kita lebih kurang 2 sudip. Okey. Dalam 2 sudip. Kemudian barulah kita tambahkan air dalam setengah cawan lagi. Alright. Okey. Tambahkan dulu. Kita tak nak gulai kita terlalu cair dan juga terlalu pekat, betul tak? Betul. Okey. So cikgu rasa dalam setengah cawan ni dah kira cun-cun dah. Cukup. Just nice. So ni bukannya hangit tapi dia punya paste yang melekat dekat tepi ni kita bawa sekali, masuk sekali, barulah sedap lagi. Kalau baru memang keruk-keruk kat tepi tu Okey, jadi warna dia punya warna gulai dia bukan warna kari dia ada warna macam warna kuning, macam warna oranye gitu. Oranye lah. Oranye manja. Betul. Okay, so ini kita dah tambahkan air tadi. Cantik elok sebab kita tengok dia tak cair dan juga tak pekat. Okay, so dalam setengah cawan air pun dah cukup tadi untuk kita gabungkan sekali dengan 2 sudip santan Okay. Dalam masa yang sama juga cikgu rasa gulai kita pun dah nak hampir siap. So kita boleh panaskan kuali untuk kita goreng ayam. Ya betul. Ayam goreng Pak Bud yang sangat mudah dan juga bukan setakat mudah tetapi juga melazat. Lagi sedap. Begitu. Okey, gitu. Okey, kuali ni cikgu gunakan kuali dari adik Ben. Adik Ben tu siapa? Adik Ben tu adalah supporter cikgu yang paling adik kandung cikgu yang betul-betul bagi 100% dia punya support dia dekat cikgu dalam minat cikgu bidang masak ni, memang dia bagi 100%. Jadi dia juga kongsi minat yang sama lah, dia pun suka masak juga. Bestnya adik geng. Ya, adik lelaki. Nama dia Ben Safwan. Dia support cikgu dari dulu. Cikgu ni nak kata lama dalam media sosial nak kenalkan resipi Cikgu Afi ni tak adalah lama. Cikgu mula pada tahun 2017. Jadi dia adalah orang belakang cikgu yang bagi yang orang kata macam tak boleh buat macam ni, kena ambil gambar macam ni. Dia yang betul-betul jaga. Betul. Dia macam PA lah. Macam tu. Okey, jadi kita punya gulai kita ni apa orang kata? Kita tunggu je dia punya kuah tu meresap dengan ayam. Okey, dalam masa yang sama juga cikgu rasa sebab ayam kita tu sebenarnya cepat masak sebab kita cincang kecil. So kita boleh masukkan
apa kita punya sayur-sayur tadi? Okey. Okey. Ni kita masukkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan terung yang dipotong dadu, kacang panjang tu yang dipotong pendek. Kemudian masukkan juga carrot yang dipotong pendek-pendek lah. Okey. Sedap kan? Ada terung banyak kan? So yang ni menambahkan kesedapan kuah. Betul. Sedap. Kita punya potongan kita juga perlu orang kata macam ambil dari sana lah, inspirasi dari nasi yang kita belilah. Okay, dia punya potongan dia kena dadu macam ni. So kita bagi sebati. Sama tak Siti Ila? Sama. Kalau sis dekat apa ada kekawan yang dekat ni, memang cikgu dah bagi dah ni rasa. Saya jauh. Saya jauh. Okey. Kita cuba untuk rasa selepas kita perasakan yang pertama tadi kan. Kita kena rasa dululah, sebab nanti kalau ada apa-apa yang kurang kita boleh tambah. Sementara tu minyak kita dah dipanaskan. Okey, dah panas. Cuba ke kanan sikit kamera tu cikgu. Ke kanan ya? Ke kanan sini ke? Bukan, ke kiri. Yes. Okey, boleh Boleh. Okey. So kita boleh goreng. Ayam potong cincang kita tadi. Sangat mudah, kita dah perap hampir 15 hingga 20 minit. Dah okey lah. Ayam goreng ni kalau kita cara nak goreng, kita kena kuatkan api, lepas tu kita kena sentiasa balik-balikkan. Kuah dia macam ada crispy sikit. Betul. Okey. Kena sentiasa balik-balikkan. Okey, yang ni kita rasa dia kalau depan kamera ni dia agak kekok dua dapur. Padahal sikit. Itulah. Aduh, nak handle dua dapur. Okey, kita cuba. Okey, manis dia dah cun-cun dah. Sebab Kelantan kan dia suka memaniskan. Manis. So kita hanya tambahkan sedikit lagi garam. Okey. Ni kita cikgu sebut sebagai perasa yang kedua lah ni, peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua. So lagi lebih kurang setengah sudu kecil lah. Okey. Dengan terungnya. Lapar saya. Lagi satu kan, cikgu sebenarnya cikgu tak suka hidang dalam pinggan. Okey. Sebab apa? Sebab cikgu suka tunjukkan identiti orang Kelantan tu. Dia suka makan nasi bungkus. Dia suka makan nasi bungkus. Jadi dekat rumah cikgu ni memang wajib ada kertas pembungkus nasi tu. Tak menjual, dah pencing jual-jual ni pun kalau teringin rasa nak makan, lagi-lagi musim PKP ni kan, kita tak tahu ni kita nak beli, nak keluar pun susah. Nanti Siti Ila boleh buat tau. Nanti cikgu bagi rempah cikgu. Bestnya. Tak perlu jawab soalan. Okay. Boleh buat sendiri. So boleh bungkus sama macam beli dekat kedai. So macam nak ada bungkusan di atas meja. Sebab tu tadi cikgu keluarkan juga mangkuk kan, pilih pinggan yang ni sikit. Lepas tu saya cakap feel tu rasa macam tak sampai lah nak tunjukkan dalam pinggan mangkuk tu. Betul. Tapi kita letak, kita hidang dalam pinggan mangkuk, lepas tu kita tunjukkan sekali cara nak bungkus nasi tu. Okey.
baru dah boleh buat peniaga gitu. Memang resepi ni tak ada sorok-sorok. Memang semua bahan cikgu tunjuk lah. Nak masukkan apa. Cikgu, kalau boleh tengok ayam goreng kita. Cikgu, musim PDPR sekarang ni cikgu okey ke nak masak sambil up kat media sosial, lepas tu ada kelas online dengan budak-budak, macam mana cikgu? Dia juga dia memang support cikgu juga. So tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab minat kita kan. Jadi pandailah kita ni lah, bagikan masa lah. Mana kita nak mengajar nanti, kita prepare awal. Itulah. So ini ayam kita, gulai kita dah hampir sama nak masak dah ni. Nampak sedap. Dia sebenarnya kalau ada rempah cikgu itu, yang complicated semuanya jadi mudah kan? Ya, betul. Sambal kita buat 2-3 hari sebelum. Macam lepas tu boleh suat. Betul. So ayam ni kita kena sentiasa buat balik kan sebab cikgu kuatkan api. Jadi kita tak nak juga goreng sampai yang jadi warna coklat tu, tak nak. So dia dah kata macam dapat warna kuning, tak ada yang keemasan sangat, kita dah boleh angkat dah. Sekejap cikgu dah nak angkat. Sedapnya bawa ayam goreng. Dapat kubayang lah. You all teruskan share. Ya, sekejap lagi semua sama-sama dapat menjawab soalan. Ingat, jangan tunggu ini sampai cikgu goreng. Cikgu goreng satu kali goreng ada lagi sebenarnya bakinya. Tak apa. So cikgu goreng satu kali je. Ni untuk lebih kurang 1,5 ni lah. 1,5, tadi cikgu buat 3 ketul, jadi 1,5 ketul je lah ni. Sekejap je. Macam tu sedapnya. Memang garing, crispy, semua ada lah. Kulit-kulit ayam tu jangan buang lah. Memang sesekali makan boleh je kan. Boleh je. Lepas tu exercise. Boleh je. Ya. Cikgu pun dah lama dah tak jogging ni. Lama lah saya duduk terperap je kat dalam rumah. Itulah. Aduh, asyik dengan hobi masak ni. Itulah. Aduh. Okey, kita nak tunggu gulai kita sedikit lagi merenek. Okey. Cikgu nak masukkan lagi sikit lah ya garam Okey, lagi sikit garam. Dan kita nak tambahkan juga satu sudu kecil brown sugar. Okey. Tadi ikut cita rasa lah. Kalau orang Kelantan tu memang nak manis tu menyelah lah, semua memang ada lah. Betul. Orang cakap manis-manis tak elok pun nak juga rasa manis. Yelah, dah memang signature-nya. Manis. Begitu. Aduh, hai. Okey, jadi sambil tu cikgu dah nak siap dah tu. So cikgu akan ketepikan bahan-bahan. Sebab cikgu akan tunjukkan sekali kita nak tunjukkan sekali cara nak bungkus nasi tu. Special. Special. Di mana-mana, takkanlah korang nak merhatikan je orang macam mana, betul tak? Betul. Okey. Jadi sementara kita tunggu cikgu kemas tu, you all teruskan share dan tunggu sampai penghujung live. Tunggu je sebab tunggu. Soalan hadiah selamat nanti. Dengar. Hadiah menanti untuk 5 yang bertuah. Make sure jangan Cik Ila bolot semua 5 yang bertuah tu. You all kenalah. Tadi dah study kan apa yang Cikgu Alfi sebutkan, perjalanan rempah Cikgu Alfi. Cara-cara masak ke, tips ke apa.
Itu boleh jadi soalan-soalannya. So stand by. Di mana tahu you all menang? You all yang tangan terpantas menjawab di antara yang pantas-pantas yang lain. Lagi satu jangan lupa, Cik Ila selalu sebut kepada yang tak sempat tahlil, tak sempat nak kira berapa biji bawang, apa sudu rempah apa semua. Jangan risau. Lepas habis je live ni, Cik Ila akan sharekan kat korang. Cik Ila ni sambil salin ni, dia punya resepi-resepi ni, habis je live ni terus enter dekat caption tu. So jangan nanti macam menangis di bucu macam saya tak sempat nak salin. Jangan, don't. Cik Ila kan nak memudahkan you all. Sambil tu share banyak-banyak, dan kalau tak sempat nak tengok, katalah bila waktu-waktu sekarang ni kau nak masak lah, nak kelas online ke, share dulu, nanti later on boleh tengok. Kalau tak jumpa dekat Facebook Majalah Rasa, dekat YouTube Majalah Rasa pun ada. Jangan risau, Cik Ila akan bangkit sekali, siap dengan resepinya sekali. Nampak tu dah ada timun, dah ada apa tu, sambal je. Siap, Cik Ila tengok je. Tak apalah, nanti lepas ni diri. So yang kat rumah tu, kalau nak masak lepas ni tak payahlah duk menyidam. Yelah, kan kalau kita bukan berada di Kelantan ke apa ke, memang agak susah. Lagi musim PKP ni, lain lah kalau korang selalu pendakan je ke, grabkan saja ke, macam nak nasi Kak Wok. Tapi yang ni lain, nasi Kak Wok rasa mesti lain sikit. So why not, daripada korang selalu order tu, kita cuba masak sendiri je lah tu. Cuba dah pasti mana tahu lagi tak order tu dah siap gulai kita. Dah siap dah. Sedapnya. Siap. Tapi betul lah cikgu, memang macam tak berapa fit lah kalau makan dekat dalam pinggan, dia memang kena bungkus. Betul, cikgu memang dah sediakan pinggan, dia dah sedia dah. Kau nanya macam nak ni lah kan, nak biasa lah nak sediakan pinggan ni, dah sedia dah pinggan. Nak letak nasi tapi fikir macam rasa macam tak ni, orang kata macam hati kita tu tak 100% nak letak dalam pinggan. Terpulang lah. So, ni hiasan sahaja. Boleh. So, terpulang lah kalau nak letak makan kat atas pinggan pun boleh. Tapi kalau nak extra feel, macam betul-betul nasi Kak Wok, kita bungkus lah. Why not? Murah je kalau satu tempat bungkus yang kertas tu, balut-balut nasi tu. Murah je, belilah. Lepas tu kalau agak-agak tak habis, esok lusa, besok pagi ni korang buat dah nasi lemak. Dalam tu kan boleh. Betul cikgu. Okey, sementara tu kot sekali dengan belanga-belanga. Ini yang kata orang Kelantan memang kalau beli memang macam ni kan. Dia sebenarnya siap atur dengan periuk-periuk sekali. Okey. Senang. Gitu dah siap masuk pun. Sekejap lagi kita tunggu cikgu masukkan bungkus. Lepas tu beratur depan rumah cikgu. Beratur. Bagilah salam ramai-ramai. Saya nak beli nasi Kak Wok. Aduh, hai. Cikgu, dia memang nasi Kak Wok atau nasi Wok, memang nasi ni nasi putih macam biasa je? Nasi putih biasa sahaja. So maksudnya dia punya signature tu adalah ayam-ayam dan juga sambal dia, betul tak? Ya, betul. Okey, sekejap sebab kita tak ada yang tukang pegang kamera, jadi dia susahlah sikit. Yang penting ke tengah-tengah sikit, nanti cikgu nampak. Okey, nanti cikgu ni Okey, sekejap ya. Okey. So cikgu letak sini ke macam mana? Macam ni ke? Tak nampak apa ni? Ke dah nampak semua? Tak nampak gulai ni. Okey. So gulai ni tadi cikgu dah tutup api. Dia nanti makin lama kalau kita dah orang kata macam dia punya kelikatan kuah tu dah orang kata macam cun-cun dah. Jadi nanti makin lama dia makin pekat.
Oh. So kalau kita rasa macam cair ke pekat ke, seeloknya macam ikut kata hati, macam nanti dia makin lama makin pekat. Macam tu. Okay. Okay. So ini cikgu dah siap dah masak. Gulai tadi, gulai nasi kabut. Okay. Gulai dia, kemudian kita juga ada ayam goreng dia. Okay, ayam goreng dia ni kita goreng jangan terlalu keras sangat. Tak nak macam tu. Dia ada lagi warna kuning-kuning dia tu ada lagi. Okay. Okay, so ini dia punya ayam goreng dia yang ada banyak perisa lah dekat situ. Okay. Ini juga penyedap yang cikgu cakap tadi, killer kita ni. Okay, sambal dan sambal jantan tu, kemudian kita ada timun. Okay, jadi sekarang ini dah peluh-peluh dah cikgu. Okay, demi followers ni majalah online, rasa cikgu sanggup. Okay, jadi sekarang ini kita tak nak hidang atas pinggan. So cikgu akan tunjukkan cara hidangan menggunakan kertas pembungkus nasi. Ini macam ni. Okay. Boleh beli ni. Kemudian dari satu helai macam ni. Okay, satu helai macam ni lipat dua. Okay. Tak apalah, suka-suka kongsikan ni. Okay. So lipat juga dekat sini dua. Okay. Adakah kawan kita yang nak berniaga masa PKP kan? Nak berniaga first. Okay, so ini kita pegang bucu dekat tepi ni, kemudian kita macam ni. Macam tu. Okay. So kita dah boleh sedukkan nasi. Okay, sedukkan nasi. Kalau kebiasaan orang menjual ni dalam 2 sudik tu dah banyak dah. Okay, nasi ni pun dari beras Kelantan lah. Okay, dalam 2 sudik macam tu. Lepas tu kita akan letakkan kuah dia. Okay, letakkan kuah. Bau tak payah cakap lah. Okay, nanti kuah ni memang kena lebih lah nanti, sebab nanti kita nak balut, kita kena biar dulu dalam 10 minit barulah sedap. Nanti kuah tu akan meresap macam tu. Kita kembang-kembang sikit pun sedap. Betul. So kita akan tambahkan ayam goreng. Okay, ayam goreng. Dah macam niaga terus dah tu. Okay, kemudian kita tambahkan sambal. Sambal ni tak pedas sebab makin lama kita peram dia makin dia memang kurang pedas. Okay, kemudian kita letakkan timun lah. Okay, timun. Okay, dah complete dah. Dah siap dah. Ada ayam goreng, ada kuah gulai kak buk, ada sambal, ada timun. Okay, lepas tu pelanggan dah tunggu dah. Okay, so kita balut saja. Okay, kita bungkus saja. Okay, so kita bungkus saja. Cikgu tekan cari sekejap dia. Boleh. Okay. Kata beratur dah ni cikgu. Pelanggan dah beratur nak nasi kak urut dan juga nak jawab soalan. Okay, so dah ni macam ni dia. Dah siap. Dah siap. Dah orang beratur tu bagi je, masukkan saja dalam plastik. Okay. Kira je. Okay, jadi kita punya orang kata memang kita makan macam ni lah cikgu. Kalau duduk kat rumah pun makan macam ni. So kita akan buka, ataupun kalau kita kalau kita tak ikat sekalipun, kita akan tunggu dalam masa
apa orang kata dalam masa 20 minit macam tu, kita akan tunggu dulu kuah ni meresap, lepas tu barulah kita makan. Okey? Begitu. Okey, begitu. So nampak kan ada ayam goreng, ada kuah sambal tu semua. Biarkan semua tu meresap lah dulu. Okey? Jadi dah siap dah. Set complete. Okey. Lepas tu kalau dah buka tu makan-makan tak cukup dia punya kuahnya, keistimewaannya kita boleh tambah sendiri. Kalau buat sendiri. Okey, jadi inilah kita dah siap dah kita punya resipi kita. Jadi cikgu nak tunaikan janji cikgu yang tadilah. Okey. Pelanggan pun dah kenyang. Masing-masing Okey. Jadi untuk kita punya soalan untuk 5 pemenang yang bertuah, akan memenangi mana-mana rempah cikgu lah. Okey, mana-mana satu rempah cikgu, okey, sama ada satu pack rempah gulai ke, satu pack ayam goreng ke, mana-mana lah. Okey, nanti pemenang tersebut akan memenangi mana-mana satu pack rempah gulai. Okey, ataupun ayam goreng. Okey, jadi soalan yang pertama ialah berikan berapa jenis rempah Cikgu Afi ada. Okey, itu soalan yang pertama. Okey. Soalan yang kedua, namakan rempah ayam goreng produk tu yang paling killer sekali. Produk paling killer untuk rempah ayam goreng. Okey, itu soalan yang kedua. Okey, soalan yang ketiga, namakanlah, sebutkan tu, tuliskan 3 jenis sayur yang kita boleh masukkan dalam gulai ayam kak-bok. Yes. Penting. Semua. Soalan yang keempat, soalan yang keempat, sebutkan secara ringkas bahan-bahan untuk kita buat sambal jantan tadi. Secara ringkas saja, okey? Secara ringkas saja. Okey, itu yang keempat. Dan yang kelimanya ialah apa soalan yang kelima sudah. Apa ada ni? Okey, soalan yang kelima, antara 6 jenis gulai rempah Cikgu Afi ada ni, okey, selain dari rempah ayam kak-bok, namakan rempah gulai yang lain. Okey. So boleh Boleh. So yang pertama menjawab kelima-lima soalan yang cikgu bagi ni dengan jawapan yang tepat dan paling pantas, 5 pertama yang terawal dan betul semua jawapan dia, Cikgu Afi akan bagikan rempah tu untuk you all. So jangan lupa teruskan share dan masing-masing teruskan je jawab-jawab soalan ni. Nanti kalau ada yang dah bertuah yang menangi tu, Cik Ila dan tim rasa akan contact you all melalui DM. Jangan pula lepas tu tak tengok DM, nanti dah menang dah tak respon, lepas tu kita terpaksa bagi ke orang lain, kan rugi. Okey, soalan ni kita ulang balik ya cikgu. Okey, boleh. Yang first tadi, soalan pertama, berapakah jumlah rempah Cikgu Afi Habibi, betul? Yang cikgu betul. Berapa jumlah rempah yang Cikgu Afi keluarkan? Yang kedua, apakah rempah killer untuk ayam, betul? Betul. Untuk ayam. Yang ketiga, cuba sebutkan sayur-sayur apa yang cikgu letak kat dalam gulai tu. Yang keempat,
Sebutkan secara ringkas bahan-bahan untuk membuat sambal jantan. Dan yang kelima, antara rempah-rempah gulai cikgu Afi, selain daripada rempah gulai Kak Vok, apa lagi rempah yang gulai yang cikgu dah tuangkan? Betul tak cikgu? Betul. Pemenang yang pertama cikgu dah dapat dah, Siti Ila. Tak, maksudnya Siti Ila dah memang menang tanpa bertanding dah akan dapat rempah cikgu Afi. Okey. Cik Ila murid yang baik, semua nota Cik Ila salingkan gitu. Okey. Okey cikgu, sebelum kita live ni, Cik Ila dan tim Rasa nak ucapkan banyak terima kasih kepada cikgu sebab sudi sharekan, bukan sahaja menjadi pendidik gitu, tapi sudi sharekan ilmu macam mana nak masak nasi Kak Vok, lepas tu tips-tips yang berguna untuk yang tak tahu nak masak sana. Terima kasih banyak-banyak. Siap bagi hadiah lagi untuk pemenang. Murah rezeki cikgu, murah rezeki semua. Amin. Amin. Lagi cikgu ya. Okey, terima kasih Siti Ila. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.